Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Hasmila untuk pendidikan kesihatan kita pada pagi ini. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat. Dan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran berkenaan dengan pendidikan kesihatan kita iaitu di bawah tajuk Sihat Sejahtera Bersih Sempurna. Masih lagi pada unit 1 iaitu di bawah penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini iaitu standard kandungan 1.1.3 mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja lelaki serta perempuan. Kita ingin lihat apakah objektif pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu yang pertama, murid dapat mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri, dan yang kedua, murid mengetahui alatan yang boleh digunakan untuk menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Kriteria kejayaan kita yang pertama ialah murid dapat menyebut dua cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri bagi setiap aspek, dan yang kedua, murid dapat menyatakan dua alatan yang boleh digunakan dalam penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Jika murid-murid ada buku teks bersama, murid-murid bolehlah buka pada 5. Pada muka surat 5, kita akan membincangkan berkenaan dengan aktiviti. Yang pertama iaitu lengkapkan peta pemikiran di atas dengan maklumat yang tepat tentang penjagaan kesihatan dan kebersihan. Jadi, sebelum murid-murid dapat melengkapkan jadual ataupun gambar rajah di atas, saya ingin menerangkan serba lanjut berkenaan dengan penjagaan kesihatan dan kebersihan. Seterusnya, kita ingin sedikit melihat tentang nota yang ingin kita belajar iaitu guru menerangkan alat-alat menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Jadi, saya akan terangkan beberapa alatan yang boleh kita gunakan untuk menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Kita teruskan untuk gambar rajah yang pertama dalam penjagaan kesihatan dan kebersihan iaitu kesihatan badan. Sebelum meneruskan pembelajaran murid-murid, saya ingin terangkan apakah itu maksud kebersihan diri. Apa yang murid-murid faham tentang kebersihan diri? Okey, kebersihan diri merupakan kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Amalan menjaga kebersihan diri perkara yang amat penting. Kepentingan menjaga kebersihan diri bukan saja untuk diri sendiri, malah untuk orang yang berada di sekeliling kita agar mereka berasa selesa. Kepentingan menjaga kebersihan diri adalah tuntutan agama Islam. Malah agama Islam itu sendiri melambangkan kebersihan. Seterusnya kita pergi kepada cara yang pertama iaitu kebersihan dan kesihatan badan. Seperti mana yang murid-murid boleh rujuk pada muka surat 5 buku teks pendidikan kesihatan tahun 6 murid-murid. Gambar yang pertama ialah kebersihan dan kesihatan badan. Bagaimana murid-murid menjaga kebersihan dan kesihatan badan? Yang pertama, kita boleh mandi. Okey. Semasa kita mandi, kita perlu menggunakan sabun. Sabun digunakan untuk membuang kekotoran dan kuman pada badan kita agar badan kita berbau wangi. Selain menggunakan sabun semasa mandi, kita juga menggunakan shampoo. Shampoo digunakan untuk membuang kekotoran pada rambut dan kulit kepala agar kulit kepala kita juga segar dan berbau wangi. Seterusnya, kita lap badan kita dengan tuala yang bersih. Tuala kita perlu bersih ya murid-murid, jangan gunakan tuala yang sama dalam jangka masa yang agak lama. Ini kerana tuala kita yang lembap akan mengandungi kuman dan kotoran dan bau itu akan melekat kembali kepada badan kita. Okey, seterusnya kita menggunakan deodoran di bahagian-bahagian contohnya seperti ketiak agar tidak berbau. Begitu juga kita juga ada mencukur bulu ketiak agar tidak berbau. Dan seterusnya kita menggunakan pakaian yang bersih. Jika murid-murid sudah mandi, bersih badan tetapi murid-murid menggunakan pakaian yang dah dipakai 2 hari lepas dan masih belum dibasuh, bermaksud pakaian tersebut pakaian yang kotor dan murid-murid juga akan berbau. Seterusnya kita cara untuk menjaga kebersihan dan kesihatan muka. Bagaimana cara murid-murid menjaga kebersihan dan kesihatan muka ya? Kita
Pertama, kita perlu mencuci muka kita dengan pencuci muka yang bersesuaian. Yang kedua ialah kita, jika murid-murid ditumbuhi jerawat, jangan picit jerawat pada muka murid-murid, kerana tindakan ini akan menyebabkan muka murid-murid boleh rosak atau jerawat mungkin tumbuh lebih banyak. Seterusnya, untuk kaum lelaki, untuk murid-murid lelaki, kita boleh bercukur jika ada misai ataupun janggut supaya nampak lebih kemas. Dan seterusnya, kita juga boleh menggunakan krim muka yang bersesuaian untuk menjaga muka kita. Adakah benda-benda tersebut murid-murid lakukan? Ya, tahniah. Kita mesti menjaga kebersihan badan dan kesihatan kita, murid-murid. Seterusnya, kita ingin melihat bagaimana cara untuk menjaga kebersihan dan kesihatan kaki. Bagaimana murid-murid menjaga kebersihan dan kesihatan kaki? Adakah hanya dengan membasuh kaki sahaja? Ya, murid-murid, kita membasuh kaki dan memberus kaki, dan juga kita gunakan sabun. Okey, kita gunakan berus kaki yang sesuai dan gunakan sabun agar kaki kita bersih. Yang kedua, selepas kita membasuh kaki, kita perlu lap kaki agar kaki kita tidak lembap ataupun agar kaki kita kering. Seterusnya, kita perlu menggunakan krim kaki yang bersesuaian jika kita ada masalah kaki. Contohnya, mungkin kaki kita gatal atau mungkin kaki kita berbau. Jadi, kita perlu menggunakan krim yang betul untuk penjagaan kebersihan dan kesihatan kaki. Seterusnya, kita perlu memotong kuku kaki dengan menggunakan pengetip kuku. Okey, memotong kuku kaki, kita perlulah lakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kita perlu agar kuku kaki kita tidak panjang yang boleh menyimpan kekotoran dan menyebabkan kaki kita berbau. Seterusnya, kita menukar stoking selalu. Jangan memakai stoking yang sama setiap hari. Stoking perlu ditukar setiap hari, ya murid-murid. Begitu juga dengan kalaulah kasut kita berbau, ataupun kaki kita berbau dan mempunyai masalah kesihatan, kita boleh dapatkan bedak ataupun powder yang sesuai yang kita boleh masukkan dalam kasut untuk membunuh bakteria ataupun fungus. Dan seterusnya, selain daripada stoking, kita perlu juga menukar kasut. Kita tidak boleh memakai kasut yang sama setiap hari. Okey, contohnya, kita memakai kasut yang sama ke sekolah, kasut yang sama kita pakai untuk bermain sukan petang, kasut yang sama juga kita pulang untuk pakai ke bermain bola bersama kawan-kawan di padang. Jadi, kasut itu akan cepat kotor dan berbau, dan esoknya untuk ke sekolah kita masih lagi memakai kasut yang sama. Jadi, kesihatan kaki kita, kebersihan kaki kita tidak terjamin. Dan yang seterusnya ialah kita memberi udara kepada kasut kita, iaitu kita meletakkan kasut kita di kawasan terbuka supaya bau-bau yang terdapat di dalam kasut kita ataupun peluh-peluh kita dapat dikeringkan. Ini ialah antara 8 langkah menjaga kebersihan dan kesihatan kaki. Kita ingin lihat kebersihan dan kesihatan gigi, murid-murid. Apa yang murid-murid lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesihatan gigi? Adakah hanya dengan memberus gigi? Ya, murid-murid, langkah yang pertama mestilah kita memberus gigi. Tapi kita juga mempunyai langkah-langkah yang lain yang boleh kita gunakan untuk penjagaan kebersihan dan kesihatan gigi. Yang kedua, kita boleh menggunakan floss gigi. Okey, floss ialah satu tali yang berbenang yang kita boleh gunakan untuk kita masukkan di bahagian celah-celah gigi kita yang tak boleh digosok oleh berus gigi. Okey, seterusnya ialah kita berjumpa doktor. Berapa kali kita nak jumpa doktor, murid-murid, doktor gigi? Adakah setiap hari? Kita sekurang-kurangnya 6 bulan sekali jika kita tidak mempunyai masalah gigi. Dan berjumpalah dengan doktor gigi sebaik sahaja kita mempunyai masalah
gigi jika ada. Jika tidak, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kita boleh jumpa doktor gigi untuk pemeriksaan berkala. Seterusnya, kita perlu menggunakan berus gigi dan ubat gigi yang betul. Jika untuk orang dewasa, kita menggunakan berus gigi dan ubat gigi dewasa. Untuk kanak-kanak, kita menggunakan berus gigi dan ubat gigi yang sesuai dengan usia kanak-kanak. Seterusnya, kita minum susu. Apa gunanya minum susu untuk gigi, murid-murid? Susu boleh kita minum susu untuk menambahkan kalsium dan memperkukuhkan gigi kita. Dan yang seterusnya, yang terakhir ialah kita kurangkan makanan yang manis dan bergula. Bukan tak boleh makan, murid-murid, boleh, tetapi kita cuba kurangkan. Seterusnya, yang terakhir ialah kita ingin lihat pada muka surat 5 buku murid-murid tertera seperti gambar pada slide saya ya. Okey, kita lihat penjagaan kesihatan badan, penjagaan kesihatan dan kebersihan muka, kesihatan dan kebersihan kaki, dan yang terakhir ialah gigi. Di sini kita ingin mengingati kembali apa yang telah kita belajar daripada slide yang ketiga tadi ya murid-murid. Bagaimana cara kita ingin menjaga kebersihan dan kesihatan di kaki, mulut, muka dan badan kita. Okey, iaitu kebersihan badan. Yang pertama, kita mandi, gunakan sabun, gunakan shampoo, keringkan badan, gunakan deodoran, cukur bulu ketiak dan pakai baju yang bersih. Kebersihan muka pula, kita boleh gunakan langkah mencuci muka dengan air yang bersih dan pencuci muka yang sesuai. Kita mencukur janggut, gunakan krim muka yang sesuai dan jangan picit jerawat yang murid-murid, nanti akan merebak dan memburukkan lagi muka. Dan untuk kebersihan kaki, kita gunakan berus kaki dan sabun. Kita lap kaki kita agar kaki kita kering. Gunakan krim kaki dan spray kasut yang sesuai. Kita perlu potong kuku kaki kita. Kita perlu tukar kasut dan stokin. Jangan digunakan setiap hari. Dan seterusnya, yang terakhir ialah kita biarkan kasut kita diudarakan agar tidak berbau dan peluh di dalam kasut dapat kering. Dan yang terakhir ialah kebersihan gigi. Iaitu kita perlu berus gigi setiap hari, gunakan floss gigi, lakukan pemeriksaan gigi secara berkala, gunakan ubat gigi yang sesuai dengan gigi, minum susu setiap hari dan kurangkan manisan yang bergula. Kurangkan makanan manis dan yang bergula. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya, kita ingin lihat apakah kepentingan apabila kita menjaga kebersihan dan kesihatan badan, muka, kaki dan gigi. Apa kepentingan kita menjaga kebersihan murid-murid? Okey. Kebersihan, kepentingannya ialah yang pertama, agar penampilan diri kita menarik. Bila kita dapat jaga kebersihan, kita bersih, rambut tersikat rapi, jadi kita nampak kemas. Penampilan kita nampak menarik dan ramai kawan-kawan yang nak berkawan dengan kita. Dan yang kedua ialah mengelak diri daripada penyakit. Okey, bila kita bersih, kuman tiada pada badan kita, kita akan lebih sihat. Yang ketiga, mendapat minda yang cerdas. Dan yang keempat, mendapat badan yang sihat. Badan yang sihat membolehkan minda yang cerdas. Kita boleh berfikir dengan baik sebab kita selesa, badan kita bersih dan sihat. Dan yang kelima, dapat belajar dengan selesa. Betul kan murid-murid? Kalau kita kotor badan kita, bagaimana kita ingin belajar dalam kelas? Kawan-kawan juga. Yang keenam, rakan-rakan akan suka berkawan dengan kita sebab kita bersih dan sihat. Kalau baju kita kotor dan berbau, rakan-rakan pun tak nak dekat sama. Okey, yang ketujuh, dapat menumpukan perhatian semasa pembelajaran. Dan yang ke-8, dapat melakukan pelbagai aktiviti dengan yakin. Ini yang penting ya murid-murid, kita melakukan pelbagai aktiviti dengan yakin. Sebab kita bersih, kita kemas dan kebersihan ini membolehkan kita lebih sihat.
Seterusnya, seperti yang tertera pada buku teks muka surat 5 kamu, murid menyenaraikan alat-alat menjaga kesihatan dan kebersihan. Jadi dekat nota guru tu ada murid menyenaraikan alat-alat dan menjaga kesihatan dan kebersihan. Jadi di sini alat-alat yang ada, iaitu alat untuk menjaga kebersihan dan kesihatan. Alat yang pertama ialah pencukur bulu. Apa fungsinya dan caranya? Jadi fungsinya ialah mencukur bulu di bahagian tertentu pada badan agar tidak berbau. Dan yang kedua ialah pengetip kuku. Pengetip kuku kita gunakan untuk memotong kuku kaki dan tangan agar tidak panjang, agar tidak ada kekotoran yang berada di bawah atau terselindung di dalam kuku. Yang seterusnya alatan berus gigi. Berus gigi kita gunakan bersama ubat gigi untuk memberus gigi agar gigi kita bersih dan tidak rosak. Dan seterusnya ialah floss gigi. Seperti yang saya terangkan tadi, floss gigi seperti benang yang kita boleh masukkan di celah-celah gigi kita agar gigi kita tidak berbau. Dan yang kelima ialah berus kaki. Berus kaki, alatan ini kita gunakan untuk memberus kaki dan membuang kulit-kulit, kulit-kulit kasar pada kaki kita. Murid-murid dapatlah murid-murid alat-alat yang kita gunakan untuk kebersihan dan kesihatan diri, iaitu pencukur bulu, pengetip kuku, berus gigi, floss gigi dan berus kaki. Dan seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iaitu kesimpulan kita pada pagi ini. Apakah kesimpulan kita belajar pada pagi ini ya murid-murid? Yang pertama, kita lihat balik objektif pembelajaran kita, iaitu murid dapat mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan murid mengetahui alatan yang boleh digunakan. Dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat menyebut dua cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri bagi setiap aspek, dan murid dapat menyatakan dua alatan yang boleh digunakan dalam penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Jadi kita ulang balik ya murid-murid, apakah yang murid-murid boleh lakukan untuk kita menjaga kebersihan diri. Contohnya kita ada 4, iaitu kebersihan badan, kebersihan muka, kebersihan kaki dan kebersihan gigi. Kita boleh untuk kebersihan badan, kita mandi, guna sabun, guna shampoo, keringkan badan, guna deodoran, cukur bulu ketiak dan pakai pakaian yang bersih. Manakala untuk kebersihan muka, kita boleh cuci muka dengan air bersih dan mencuci muka yang sesuai, cukur janggut, gunakan krim muka yang sesuai dan jangan picit jerawat. Dan yang ketiga, kebersihan kaki, kita boleh berus kaki dan gunakan sabun, lap kaki agar kering, guna krim kaki dan spray kasut, potong kuku kaki, tukar stokin dan kasut dan udarakan kasut agar kasut tidak berbau. Dan yang terakhir ialah kebersihan gigi, iaitu kita perlu berus gigi setiap hari, gunakan floss gigi, lakukan pemeriksaan gigi secara berkala, guna ubat gigi yang sesuai dengan gigi, minum susu dan kurangkan makanan manis dan bergula. Jadi, kriteria kejayaan kita ialah murid menyebut dua aspek, dua cara penjagaan kebersihan. Jadi, bagaimana kita nak menunjukkan dua cara? Maksudnya, contohnya, di dalam buku teks murid-murid pada muka surat 5, dekat pada bahagian gambar badan, murid boleh guna letakkan dua cara, iaitu caranya ialah mandi ataupun caranya gunakan deodoran, atau cara yang kedua ialah gunakan shampoo ataupun gunakan sabun. Jadi setiap satu gambar itu murid letakkan dua sahaja daripada yang telah banyak kita terangkan tadi. Dan yang seterusnya ialah murid dapat menyatakan dua alatan. Apa alatan kita bincangkan tadi ya murid-murid? Masih ingat? Kita ada alatan seperti pengetip kuku, kita ada pencukur bulu, kita ada berus gigi, kita ada floss gigi dan berus kaki. Jadi, sampai di sini saja murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.